السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير وأن يحسن ختامنا. Amma ba'du, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kali ini dalam pengajian kita Majlis Al-Huda, insya-Allah kita mula seperti biasa dengan nasihat bagi hati. Dan nasihat bagi hati pada kali ini diambil daripada hadis yang riwayat oleh Al-Baihaqi, yang mana Al-Baihaqi telah meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairun nasi man ta'allama wa 'allam. Yani sebaik-baik manusia adalah yang belajar ilmu agama dan mengajar ilmu agama. Ilmu agama, ilmu yang memanfaatkan seorang di dunia dan di akhirat. Maka sepatutnya seorang yang mahu darjatnya tinggi di hari akhirat, dia usaha untuk menuntut ilmu dan mengajar ilmu. Hendaklah seorang dia belajar ilmu agama dan mengajar ilmu agama. Ini di antara sedekah yang paling baik kita memberi ilmu kepada manusia. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, memberi ilmu kepada manusia itu lagi afdal, lagi baik daripada memberi duit kepada mereka. Maka hendaklah hati kita sentiasa terpaut dengan menuntut ilmu, dan jangan kita mengambil sebahagian daripada ilmu kemudian kita terputus daripada menuntut ilmu. Bahkan hendaklah kita menuntut ilmu sampai kita mati. Sampai kita mati. Majlis ilmu ada padanya berkat, ada padanya manfaat untuk dunia seorang dan akhiratnya. Dan hendaklah seorang usaha untuk dia mengajar ahli keluarganya ilmu agama dan untuk mengajar sahabatnya ilmu agama. Ramai manusia mereka besar dalam keadaan jahil tentang ilmu fardu ain, dan ada setengah orang yang jadi tua dan uban-uban penuhkan kepalanya sedangkan dia jahil tentang ilmu fardu ain. Dan ada yang jahil tentang aqidah, dan ada setengah orang yang dia tidak mengenal Allah wal-'iyadzu billahi ta'ala. Maka seorang yang mahu anaknya selamat, ibunya selamat, ayahnya selamat, saudaranya selamat, dia membantu mereka belajar ilmu agama, khususnya ilmu aqidah, supaya mereka jaga aqidah mereka daripada keyakinan-keyakinan yang sesat. Ada setengah orang zaman sekarang mereka ambil berat tentang makanan dan pakaian dan hiasan anak mereka, tapi tentang mengajar ilmu agama kepada anak mereka, mereka tidak mengambil berat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, setelah nasihat ini yang diambil daripada hadis, saya harap kamu hafal hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairun nasi man ta'allama wa 'allama. Khairun nasi man ta'allama wa 'allama. Boleh kita ulang? Saya sebutnya, harap kamu semua ikut. Okey, ikut saya. Okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi
Man ta'allama wa 'allam. Khairun nasi man ta'allama wa 'allam. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar ilmu agama dan mengajar ilmu agama. Kekalkan hadis ini dalam hati, jadi semangat lagi tinggi untuk menuntut ilmu. Setelah nasihat ini, jom kita sambung syarahan dalam kitab Aujaz Al-Mukhtasarat. Maka kita telah sampai pada muka surat pada muka surat 26. Maka setelah perbahasan tentang tayamum pada sebelum ini, maka sekarang insya-Allah kita akan membahaskan tentang an-najasat, tentang pembahagian-pembahagian najis. Qala al-muallif rahimahullah, kata pengarang rahimahullah, faslun an-najasatu thalathun mughalladhatun wa mukhaffafatun wa mutawassitah. فالمغلظة نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما. Mafhumnya, kata pengarang, najis ada 3 jenis. Mughallazah berat, mukhaffafa ringan, dan mutawassita sederhana. Najis mughallazah adalah najis anjing, khinzir, dan keturunan yang lahir dari salah satu dari kedua-duanya. Maka najasah terbahagi kepada 3 bahagian. Najasah terbahagi kepada 3 bahagian, kepada 3 jenis. Yang pertama adalah al-mughallazah, najasah yang berat, najis yang berat. Apakah najis yang berat? Najis anjing dan khinzir, babi. Maka najis anjing dan babi itu najasah yang berat. Nanti kita akan bahaskan bagaimana menghilangkan najasah ini. Juga keturunan kedua-duanya atau keturunan salah satu daripada kedua-duanya, yakni jika datang anak daripada anjing dengan khinzir, atau daripada anjing dengan kambing, maka keturunan kedua-duanya atau salah satu daripadanya, anak salah satu daripadanya juga dihukum najis. Ia adalah najis, dan ia daripada jenis najasah mughallazah yang berat. Kata pengarang, wal mukhaffafatu bawlu as-sabiy alladhi لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ حولين والمتوسطة سائر النجاسات. Mafhumnya, najis mukhaffafah adalah kencing kanak-kanak lelaki yang tidak diberi makan melainkan susu sahaja dan tidak sampai usianya 2 tahun. Najis mutawassitah adalah semua najis yang lain. Okey, maka pembahagian yang kedua bagi najis adalah al-mukhaffafah, yang ringan. Yang ringan itu apakah ia? Al-mukhaffafah yang ringan adalah air kencing bagi kanak-kanak lelaki, yang dia belum sempurnakan usia 2 tahun Hijriyah dan dia belum makan melainkan susu. Maka kanak-kanak yang kecil yang belum sempurnakan 2 tahun Hijriyah dan dia belum makan melainkan susu, maka air kencingnya dinamakan najasa mukhaffafah, najis yang ringan. Bagaimana menghilangkannya? Nanti kita akan sebut. Maka ini tentang kanak-kanak lelaki. Adapun tentang kanak-kanak perempuan, maka
maka air kencing daripadanya, walaupun dia kurang daripada 2 tahun lagi, air kencingnya hukumnya seperti air kencing orang dewasa. Okey. Bagi najasah mutawassitah, najasah yang sederhana, maka ia adalah semua najasah selain 2 yang kita sebut pada awal. Yani semua najasah semua najis selain yang mughalladhah, yang berat, dan yang mukhaffafah, yang ringan, maka ia dikira mutawassitah, sederhana. Seperti air kencing contoh, maka itu dikira sebagai najasah mutawassitah, najis yang sederhana. Kata pengarang faslun. Sekarang kita nak baca fasal bagaimana menghilangkan setiap jenis najis ini. Kata pengarang faslun, wa yathuru mahallun asabathu al-mughalladhatu bi 7 ghasalatin ihdahunna bi turabin. Kata pengarang, sucinya tempat yang terkena najis mughalladhah dengan membasuhnya sebanyak 7 kali basuhan. Salah satu daripada basuhan tersebut dicampur dengan air tanah atau dengan tanah. So, di sini betulkan, dengan tanah, bukan dengan air tanah. Maknanya salah satu basuhan dicampurkan dengan tanah. Maka pengarang rahimahullah dia sebut di sini bagaimana menghilangkan najis yang mughalladhah, najis yang berat, najis anjing dan babi. Bagaimana menghilangkannya? Cara menghilangkannya adalah dengan kita membasuh tempat itu yang terkena dengan najis mughalladhah. Kita basuhnya sebanyak 7 kali. 7 kali. Tapi salah satu daripada 7 ini syaratnya dicampurkan dengan tanah yang suci. Tanah yang suci. Maka mana satu daripada 7 basuhan ini dicampurkan dengan tanah? Kata fuqaha, mana-mana satu boleh. Mana-mana satu boleh. Tapi kalau ia yang pertama lagi baik. Lagi bagus kalau yang pertama. Maka andaikan jatuh najis yang berat, mughalladhah atas tangan seorang, maka dia basuhnya 7 kali, salah satu bercampur dengan tanah. Kata pengarang, wal muzilatu lil aini wa in ta'addadat wahidah. Dan basuhan yang dapat menghilangkan ain najis walaupun ia dilakukan secara berulang kali, hanya dikira sekali basuhan sahaja. Di sini ada satu kaedah yang penting dalam apabila kita mahu menghilangkan najasah yang mughalladhah, najis yang berat. Yang mana dia kata para fuqaha, semua basuhan yang menghilangkan ain najis, yakni yang menghilangkan warna, bau dan rasa, maka ia dikira sebagai satu basuhan. Dikira sebagai satu basuhan. Yakni andaikan ada najis yang berat atas tangan, jatuh atas tangan najis yang berat. Kemudian kamu basuh kali pertama, masih lagi ada warna. Kali kedua masih lagi ada warna. Kali ketiga masih lagi ada warna. Kali yang keempat baru hilang, dengan yang keempat hilang bau, rasa dan warna. Maka sekarang kamu kira satu basuhan. Maka semua basuhan yang dibuat untuk menghilangkan ain an-najasa, menghilangkan bau, rasa dan warna,
maka semuanya dikira satu. Kemudian setelah ini kamu kira 2, 3 sampai 7. Okey? Ini makna kata pengarang wal muzilatu lil aini wa in ta'addadat wahidah. Faham? Jelas? Jelas? Kata pengarang wal mukhaffafatu bi izalati 'ainiha wa awsafiha walau bi rashil ma'i 'alayhi. Yani kata pengarang yang mafhumnya, sucinya tempat yang terkena najis mukhaffafah dengan menghilangkan ainnya dan sifat-sifatnya dan sifat-sifat najis tersebut walaupun dengan cara merinjiskan air ke atasnya. Okey, najasa yang mukhaffafah, najis yang sederhana. Bagaimana kita menghilangkannya? Bagaimana kita menghilangkannya? Kita ingatkan sekali lagi bahawasanya yang mukhaffafah itu, yang ringan itu adalah air kencing kanak-kanak lelaki yang dia belum makan melainkan susu dan belum cukup usia 2 tahun Hijriyah. Cara untuk menghilangkannya dengan kita menghilangkan diri najasa itu dan sifat-sifatnya, menghilangkan bau, rasa dan warna. Jika ini berlaku dengan cara merinjiskan air atas tempat yang najis, maka memadai. Memadai. Jika kita dengan hanya merinjiskan air, walaupun kita tidak tuang air mengalir atas tempat, kalau dengan merinjiskan air ke atas tempat dapat untuk menghilangkan bau, warna dan rasa dan diri najasa itu, maka sudah cukup untuk menghilangkan najasa mukhaffafah ini. Kata pengarang, wa ammal mutawassitatu fatanqasimu ila 'ainiyatin fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha bil ma'i wa hukmiyatin fayakfi jaryul ma'i 'alayha. Adapun najis mutawassita, maka ia terbahagi kepada najis ainiyah yang mesti warna, bau dan rasa najis dihilangkan dengan menggunakan air, dan kepada najis hukmiyah yang memadai dengan mengalirkan air ke atasnya. Bagi najis yang ia sederhana, mutawassita, okey? Bagi najis yang sederhana, apakah cara untuk menghilangkan najis yang sederhana? Najasa yang sederhana terbahagi kepada 2 jenis juga. Ada yang ainiyah dan ada yang hukmiyah. Maka yang ainiyah itu yakni yang ada baginya bau, rasa, warna, itu dinamakan ainiyah. Masih lagi ada sifat-sifatnya masih lagi boleh dirasai. Adapun hukmiyah, maka ia yang sudah hilang bau, rasa dan warna. Tidak ada contoh, kalau jatuh air kencing atas lantai kemudian kering sampai tidak ada bau, tidak ada warna, tidak ada rasa, itu dinamakan najasa hukmiyah. Jika kita mahu hilangkan najasa yang ainiyah, yang ada baginya warna, rasa, bau, sifat-sifatnya ada, maka caranya adalah kita kena tuang air atas najasa sampai hilang semua sifatnya, sampai hilang bau, warna dan rasa. Maka contoh, kalau jatuh air kencing atas tangan contoh, maka perlu basuh sampai hilang bau, warna dan rasa. Tapi kalau najasa yang hukmiyah, yang sudah hilang warna dan bau dan rasa, memadai untuk kita tuang air atasnya sahaja. Tuang air atasnya sahaja. Itu memadai untuk kita menghilangkannya. Okey, di sini satu perkara yang penting. Air yang diguna untuk membasuh najasa hukmiyah, maka setelah kita tuang air atas najasa hukmiyah, maka tidak akan berubah warna atau bau atau rasa, tidak akan bertambah berat air, kerana sifat-sifat najasa itu sudah hilang.
Sebelum kita tuang air atasnya sudah hilang. Maka apabila seperti ini, air yang diguna, air hasil atau air hasil basuhan atau air yang hasil membasuh najasah hukmiyah, kata fuqaha dikira sebagai air musta'mal, bukan air najis. Air yang diguna bukan air najis. Maka apabila sedemikian, bagi ibu-ibu yang ada kanak-kanak kecil di rumah dan kadang-kadang jatuh atas lantai air kencing atau najasa yang lain yang sederhana, maka apa yang boleh buat? Boleh keringkannya sampai ia jadi kering, tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada warna. Apabila dah kering, yakni sudah jadi hukmiyah. Kita bawa tisu contoh, kita keringkan sampai jadi hukmiyah. Apabila sudah jadi hukmiyah, maka sekarang boleh tuang air atasnya. Apabila tuang air itu dikira musta'mal. Boleh kumpulkannya dan campaknya dan buangnya sahaja. Maka ini adalah cara penting difahami oleh ibu-ibu yang ada kanak-kanak kecil di dalam rumah. Dengan ini, kita telah habis perbahasan tentang an-najasat, tentang najis-najis. Dan insyaAllah ta'ala kita mahu membahaskan tentang haid, nifas, hukum hakam berkait dengan haid dan nifas. Tetapi syarahan tentang ini, maka saya akan tinggalkan bagi kali yang akan datang insya-Allah taala, supaya kita ada masa untuk kita bagi detail-detail yang penting bagi para muslimat yang ikut pengajian kita. Dan pada kali yang akan datang itu adalah fasal yang akhir dalam bab taharah. Nanti kita akan sambung dalam babus salat insya-Allah taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, pengajian ini sangat penting. Harap sentiasa kita jemput family kita dan anak kita untuk duduk dan dengar pengajian ini. Dan walaupun kita pernah belajar fardu ain sebelum, ini dikira sebagai muraja'ah, ulang kaji. Maka sangat penting masa yang singkat kita buat muraja'ah, maka ini sangat penting. Barakallahu fikum wa jazakumullahu kulla khair. Akramakumullah. Terima kasih banyak kepada semua yang buat doa bagi hamba yang fakir ini. Saya melihat komen. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa membantu kita dengan tekan like bagi page kita, tekan follow. Akramakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.